Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Cikgu doakan semua murid-murid cikgu berada dalam keadaan sihat dan ceria walau di mana anda semua berada. Baiklah, kita sambung kelas Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Alias pada hari ini dengan tajuk Tradisional dan Moden. Cikgu harap kamu semua telah bersedia dengan buku teks masing-masing. Muka surat 50. Ya. Sila buka muka surat 50 buku teks masing-masing. Baiklah. Standard kandungan pelajaran kita pada hari ini adalah 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Standard pembelajaran pula 3.2.3 iaitu membanding bezakan dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara. Baiklah, seterusnya objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harapkan kamu semua dapat menakul bahan untuk membanding beza dan mencatat maklumat. Ya. Kriteria kejayaan, apa yang cikgu harapkan ialah kamu dapat membaca petikan dan membanding bezakan dua bahan yang disediakan ke dalam peta buih berganda. Tentu kamu ingat lagi kan peta buih berganda? Bagaimana rupa peta buih berganda? Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, jom kita baca petikan yang bertajuk Tradisional dan Moden. Baiklah, kita baca sama-sama. Kamu ikut dengan suara perlahan. Hanif dan datuknya menaiki rakit getah. Datuk berdayung sambil bercerita tentang pengalamannya berakit. Dahulu, Datuk sering berakit dengan rakit buluh. Datuk membuat rakit dengan batang buluh. Kemudinya daripada sebatang buluh yang panjang. Pada masa itu, jaket dan topi keselamatan mahal harganya. Rakit buluh Datuk kurang selamat kerana pernah terlerai setelah ikatannya terputus. Datuk terselamat kerana Datuk mahir berenang. Cerita Datuk. Rakit getah ini lebih selamat dan kukuh, tetapi harganya mahal. Rakit getah ini juga mudah dikendalikan dengan pendayung. Ayah telah berpesan supaya memakai jaket keselamatan semasa berakit. Aktiviti berakit dengan rakit buluh atau rakit getah ialah aktiviti rekreasi air yang menyeronokkan. Saya sungguh gembira kerana dapat berakit bersama-sama dengan Datuk hari ini, kata Hanif. Jadi kamu telah baca petikan tersebut bertajuk Tradisional dan Moden. Jadi kamu tentu dapat belajar sesuatu pada hari ini tentang rakit buluh dan rakit getah. Pernahkah kamu naik rakit buluh? Ada pengalaman naik rakit buluh? Kalau ada, tentu kamu dapat merasai apa yang disampaikan oleh Datuk sebentar tadi. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita. Untuk aktiviti kali ini, cikgu harapkan kamu dapat membanding beza dan mencatat maklumat di dalam peta buih berganda. Inilah dia peta buih berganda. Okey. Yang biru di sebelah sini adalah untuk ciri-ciri bagi rakit buluh. Manakala yang biru sebelah sini pula adalah untuk ciri-ciri rakit getah. Di tengah-tengah ini bulatan warna kuning untuk apa? Bulatan warna kuning ini adalah untuk ciri-ciri yang sama bagi kedua-dua rakit buluh dan rakit getah. Tentu kamu sudah bersedia. Baik, mari kita mulakan. Yang pertama, kita lihat ciri-ciri rakit buluh. Yang pertama, rakit buluh Datuk kurang selamat. Nampak tak?
rakit buluh datuk kurang selamat. Jadi kita masukkan ciri yang pertama di dalam bulatan yang pertama. Ini telah disediakan. Cirinya yang pertama kurang selamat. Okey, cuba kita lihat ciri yang kedua bagi rakit buluh tersebut. Datuk membuat rakit. Apa yang kamu faham? Datuk membuat rakit? Maknanya Datuk buat sendiri rakit tersebut. Jadi kita boleh tuliskan Datuk buat sendiri. Rakit buluh ini dibuat sendiri. Okey. Yang ketiga. Tengok rakit ini. Rakit buluh ini dibuat dengan batang buluh. Pernahkah kamu memikul sebatang buluh? Ada pengalaman memikul sebatang buluh? Tentu kamu bila balik kampung masa hari raya, kalau kamu tolong datuk, tolong ayah membakar lemang, kan? Kamu akan memegang sebatang buluh, kan? Jadi kamu tentu rasa bagaimana ringan ke ataupun berat ke batang buluh tersebut. Jadi untuk membuat rakit buluh kita perlukan beberapa batang buluh. Mungkin 10 hingga 15 batang buluh yang panjang. Jadi bila ada 10 hingga ke 15 batang buluh, apa yang kamu rasa? Tentu dia rasa berat, kan? Jadi ciri yang ketiga rakit buluh ini adalah berat. Ciri yang ketiga ialah berat. Okey. Sekarang kamu dah lengkapkan ciri untuk rakit buluh. Kurang selamat, buat sendiri dan berat. Okey. Seterusnya kita lihat ciri-ciri untuk rakit getah. Apa ciri yang pertama? Cirinya rakit getah ini lebih selamat. Lebih selamat. Jadi kita masukkan dalam bulatan yang pertama. Jawapan telah disediakan. Ciri yang pertama untuk rakit getah lebih selamat. Okey, ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua kita baca dalam petikan, dia tulis kukuh. Kukuh. Kukuh maknanya susah untuk rosak, kan? Kukuh. Jadi kita masukkan perkataan kukuh bagi ciri yang kedua untuk rakit getah. Cuba kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga. Tetapi harganya mahal. Harganya mahal. Jadi ciri yang ketiga adalah mahal. Mahal. Jadi kita dah dapat ketiga-tiga ciri bagi rakit getah, iaitu lebih selamat, kukuh dan mahal. Nampak tak? Kamu telah siapkan ciri bagi rakit getah dan juga ciri bagi rakit buluh. Sekarang di tengah-tengah ini kita perlu cari persamaan bagi kedua-dua rakit buluh dan rakit getah. Yang pertama telah disediakan jawapan, iaitu kedua-dua rakit ini digunakan sebagai alat rekreasi di air. Jadi apakah ciri yang sama bagi kedua-dua rakit ini lagi? Cuba kita lihat. Ada lagi tak? Dia punya kemudi. Apa dia kemudi? Kemudi tu apa? Kemudi tu ialah pendayung. Pendayung. Ni pendayung dia. Kemudi. Jadi pendayung. Kedua-duanya menggunakan pendayung ataupun kemudi untuk menggerakkan rakit-rakit tersebut. Kalau tak ada pendayung, tak ada kemudi, bagaimana dia nak bergerak? Tentulah dia akan dibawa arus air. Kalau dekat sungai kita gunakan rakit ini di sungai yang deras, tentulah bahaya kalau kita tak ada pendayung ataupun kemudi. Nanti sungai yang deras itu akan membawa rakit ini mengikut aliran air, silap-silap sampai ke laut ataupun silap-silap sampai ke air terjun. Tentulah dia mendatangkan bahaya kalau melalui kawasan-kawasan jeram, kawasan-kawasan yang berbahaya. Jadi pendayung sangat
penting bagi kedua-dua rakit ini, rakit buluh dan juga rakit getah. Baiklah, jadi kita masukkan perkataan pendayung bagi ciri yang sama bagi kedua-dua rakit ini. Boleh? Cikgu harap kamu faham apa yang telah cikgu kongsikan pada kali ini. Cara kita mendapatkan maklumat ataupun mencari maklumat di dalam petikan yang disediakan. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe bagi yang belum subscribe channel cikgu, dan tekan butang like dan share bahan ini untuk perkongsian dengan rakan-rakan kamu di sekolah lain. Ya, itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Cikgu ucapkan terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.